Assalamualaikum dan selamat pagi. Okey, hari ini kita sambung lagi ulang kaji lukisan penawaian yang mana kita akan melihat apa yang kita telah belajar, kita recap balik, kita replay balik ingatan kita tentang tajuk lukisan satu pasal. Ini asas yang paling penting sekali dalam memahami sebelum kita membuat penawaian. So kita sambung untuk pagi ni kita tengok jenis penawaian. So dalam topik lukisan kita tengok jenis penawaian. Di mana lukisan bertangan dia biasanya dia tidak ada nyatakan jenis penawaian yang digunakan sebab kita tak pasti lagi apa yang akan ditentukan semasa yang dicatat dalam lukisan skematik. So untuk penentuan jenis penawaian pada pemasangan tu kita anggapan saja. Contohnya kali kita cerita tentang bangunan kediaman rumah batu, mungkin menggunakan penawaian jenis tersembunyi. Bangunan kediaman rumah kayu menggunakan penawaian jenis permukaan, ataupun mungkin menggunakan penawaian pembuluh dan sebagainya. Ini adalah untuk anggapan. Okey. So kita tengok balik daripada kadaran arus atau jenis alat kawalan. Di mana kita tengok arus alat kawalan. Dekat sini kita tengok alat kawalan tu. Maksud alat kawalan ialah alat yang kawalan pengguna, yang dikawal oleh pengguna. Contohnya yang pertama dekat sini kita ada fuse perkhidmatan, perangkai neutral, kita ada pemotong dan perangkai lah. Dua, kita ada switch utama ataupun pemencil. Tiga, kita ada pemutus litar bocor ke bumi ataupun arus baki. Dan keempat, kita ada papan agihan. Okey, ini adalah jenis-jenis alat kawalan pengguna. Okey, baik. Kalau kita ada alat, mesti kita kena ada dia punya nilai arus dia, kadaran arus dia untuk alat kawalan ni. So secara amnya, kita tentukan daripada jumlah arus yang digunakan oleh litar akhir di pemasangan itu. Yang bermaksud jumlah arus beban. Okay, jumlah arus beban. Jadi biasanya pihak pembekal akan menggunakan nilai arus atau kadar arus ini untuk mengikut ataupun berdasarkan faktor kepelbagaian. Sebab kita tak tahu apa lagi yang nak digunakan nanti oleh pengguna. So faktor kepelbagaian dekat sini ditentukan untuk menggunakan kadaran arus. Alright. So seterusnya kita tengok melukis lukisan skematik berpandukan data. Okey, data ni macam-macam. Apa contoh data? Data ni adalah satu benda yang ada maklumat di dalam dia. Data merujuk kepada gambar, merujuk kepada tulisan, merujuk kepada benda-benda yang mempunyai maksud. Okey, grafik ataupun ada nilai-nilai atau catatan. Itu adalah data. So, dalam data perincian, contohnya kita ada satu pelan ke apa ke, kita mestilah huraikan dan kita buat pembahagian untuk memudahkan melukis gambar rajah skematik. Ini kerana kita nak supaya kita mudah untuk menyemak. Contohnya kat sini kita ada bilangan litar kecil akhir termasuk simpanan. Kita ada kadaran arus perlindungan, arus lebih di papan agihan. Kita ada saiz dan jenis kabel. Kita ada sistem pendawaian yang digunakan.
Dan juga kita ada kadaran arus atau jenis alat-alat kawalan pengguna serta jenis tarif dan penggunaan kuasa. Pengguna kuasa. Okey. Okey, di sini kita lihat adalah contoh pelan susu atur bagi sebuah rumah kediaman. So, ini adalah contoh. Kita ada bilik air, tandas, dapur, kita ada ruang tamu, kita ada bilik 1, bilik 2. Ini pintu masuk utama lah. Ini pintu masuk bilik 2, pintu masuk bilik 1, pintu tandas, pintu bilik air dan juga pintu dapur. Okay. Alright, ini adalah contoh. Okay, contoh pelan susu atur sebuah rumah. So kita kena faham dekat sini. Bagaimana kita nak membahagi nanti, kita nak huraikan nanti di mana kita nak letak poin-poin sesuatu peralatan elektrik atau pendawaian yang akan dipasang dan ditentukan nanti. Right. So ini adalah kita punya data lah. Dalam jadual 3 ni kita boleh melihat senarai beban dalam pemasangan sebuah rumah. So dalam ni dia dah ceritakan ada masuk dekat situ yang diceritakan bagaimana contohnya customer dia ada satu pelan rumah di mana lokasi tu dia nak ada di ruang tamu. Contoh, bagi contoh. Ruang tamu customer dia nak lampu pendaftar kembar ada 2. Okey. Lepas tu dia nak kipas siling ada 1 di ruang tamu. Dan juga di ruang tamu juga ada soket adu keluar 13 ampere ada 2. So ini adalah kehendak-kehendak customer. Okey. Senang ceritalah, kita bayangkan kita ni satu kontraktor atau perunding untuk customer untuk merealisasikan apa yang customer nak dan kita pasang. Itu cerita dia kat sini. Saya bagi contoh situasi. Okey, contoh bilik 1 kita tengok juga. Customer dia nak apa? Lampu pendaftar tunggal, lampu dinding dia nak 1. Lepas tu kipas siling dia nak 1. Soket alur keluar 13 ampere dia nak 1. So bilik 2, customer nak lampu pendaftar tunggal, lampu dinding 1, kipas siling ada 1 juga. Soket alur keluar 13 ampere ada 1. Tengok bahagian dapur pula. Sama juga lampu dia nak 2, kipas dinding nak 1, kipas exhaust nak 1, soket alur keluar 13 ampere dia nak 2, serta bilik air lah. Kita tengok kat sini. So sebagai kita sebagai tukang pasang ni, kita nak memasang, kita kena tengoklah apa yang customer nak, ikut spek customer, ikut juga spek apa tu Suruhanjaya Tenaga Nasional dan sebagainya, peraturan elektrik. So kita pergi ke seterusnya, contoh lain. Okey. Ini adalah menunjukkan rajah 7 pelan tadi yang dah siap dilukis dan diletakkan nombor sekali. Perhatikan ada nombor. Ada nombor, setiap peralatan yang diletak ada nombor dia. Okay. Tengok kita selalu bagaimana kedudukan switch dia, kedudukan lampu, kedudukan kipas, kedudukan soket alur keluar. Okay. Alright. Okay. Daripada nombor-nombor tadi yang terdapat dalam lukisan tadi, dekat sinilah kita menghuraikan data-data tersebut dalam lukisan skematik lita kecil akhir. Okey, di mana lukisan skematik lita kecil akhir ni menunjukkan lita akhir yang ada sistem penomboran dekat sini. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Alright. Dia ada ceritakan di sini. Contohnya nombor 1. Nombor 1 tadi kita lihat semuanya adalah jenis lampu. Okey. Nombor 1 semua adalah jenis lampu. Berapa banyak lampu dekat rumah tu? Semua kita nomborkan 1. So nombor 2 dekat sini kita tengok. Nombor 2 semua jenis kipas. Tak kiralah kipas exhaust ke kipas apa ke, kita nomborkan dia sebagai nombor 2.
Nombor 3 kita nomborkan sebagai nombor untuk soket alur keluar 13 ampere. Berapa banyak pun soket alur keluar, kita nomborkan nombor 3. Nombor 4, kita letak soket alur keluar. Berapa banyak soket alur keluar, kita letak nombor 4. Okey, mungkin kamu tertanya-tanya, kenapa nombor 3 soket alur keluar? Dan kenapa nombor 4 sama dengan nombor 3 soket alur keluar? Okey, di sini saya nak terangkan bahawa bagi penyambungan soket alur keluar 13 ampere yang menggunakan MCB 16 ampere, maksimum soket alur keluar yang boleh dipasang hanyalah berapa? Tuan-tuan, puan-puan, berapa? Pelajar-pelajar sekalian, berapa maksimum? 2 sahaja. Ya, tepat. Hanya 2 sahaja soket alur keluar yang boleh dipasang pada MCB 16 ampere. Okey, kita lihat kat sini 16 ampere. Nombor 3 ada 2, 13 ampere. 16 ampere juga ada 2, 13 ampere. So, yang nombor 5 juga ada lagi sekali. 16 ampere ada 2, 13 ampere. So, dekat sini kita dah faham bahawa maksimum penggunaan soket alur keluar bagi pemasangan bagi MCB, miniature circuit breaker, yang kadar arusnya adalah 16 ampere, maksimum 2 sahaja. So di sini kita ada nombor 3 dengan nombor 3, 4 dan 5 adalah nilai soket alur keluar. Dia ada pair dekat sini. So di sini kita tengok juga ada perbezaan saiz kabel di mana dia memasang kabel sebanyak kabel sebanyak pula. Memasang kabel yang berjenis saiz dia adalah 2.5 mm PVK. Okey. Bagi beban biasa, kabel yang dipakai hanyalah 1.5 mm PVK. Ini adalah jenis saiz kabel yang digunakan. Okey, baik, faham di situ. Okey, saya harap kamu faham. Kita pergi ke bahagian seterusnya. Dekat sini kita ada PLAB 60 ampere 30 mm, 2 kutub. So ini adalah lukisan-lukisan yang sepatutnya kita perlu hafal ya. Kita perlu hafal dan kita perlu faham dia punya penggunaannya. Kita bermula dengan kotak simpang. Lepas tu kita ada fuse perkhidmatan dan juga perangkai neutral. Seterusnya kita ada meter kilowatt jam. Seterusnya kita masuk pada suis utama dan PLAB. So baik, dekat sini kabel saiz yang perlu dipasang adalah 6 mm. 6 mm saiz dia. Ini dia 6 mm. 6 mm. Maknanya saiz dia kabel dia besar untuk menampung beban arus yang tinggi. Okey. Alright. Saya harap kamu faham. Sepintas lalu sahaja penggunaan-penggunaan tentang lukisan skematik akhir berdasarkan penomoran tadi. Okey, supaya kita faham. Seterusnya kita melihat soalan-soalan. Bagi soalan hari ini saya hendak kamu jawab apakah simbol-simbol elektrik yang terdapat dalam soalan saya berikan dalam video ini. Boleh komen di bawah berdasarkan yang kamu faham, nyatakan apakah nama simbol di petak yang pertama, apakah nama simbol petak yang kedua, apakah simbol petak yang macam bintang ni. Oh, cantik. Yang palang ni, apakah nama dia, simbol dia dan nama dia apa? Ini 13A, apakah nama dia? Ini adalah simbol nama apa? Okey, baik. Itu adalah tugasan untuk hari ini untuk kamu lengkapkan dan siapkan berdasarkan video yang saya berikan. Okey, supaya kita sentiasa mengingat dan memahami apa yang kita belajar, kita perlu
berlatih dengan soalan-soalan seperti inilah supaya kita membiasakan diri kita untuk kita menguasai kefahaman tentang lukisan elektrik. Okey, baik. Ini adalah soalan-soalan yang perlu kamu siapkan untuk hari ini. Jadi seterusnya kita tengok lagi ada soalan seterusnya di mana kita ada tengok beberapa letak rujukan kawalan pengguna di mana dekat sini kamu harus namakan dia. Okey, sudah ada nama. Namakan sahaja. Dan tugasan yang kedua ini kamu harus melukis kembali gambar letak ini. Okay. Lukis kembali gambar letak ini dan kamu harus namakan setiap komponen yang ada dalam rajah 10. So jawapannya ada di atas tu. Okay. Jawapannya ada di atas. Namakan sahaja. Okay. Boleh juga lepas lukis kamu snap gambar dan hantar kepada saya sebagai bukti yang kamu sudah melakukan dan membuat homework ini untuk memahami dan menguasai pembelajaran pada hari ini. Okey? So, kita sudah mengkaji perkara-perkara ini sudah banyak. Okey. Saya harap kita teruslah membuat latihan dan sebagainya. Kita betulkan sikap kita balik. Kita sebagai seorang pelajar, kita perlu belajar dan menguasai mata-mata pelajaran yang telah disediakan oleh pihak sekolah. Kerana apa? Mata pelajaran ini adalah penting bagi membangunkan kita punya ilmu kita supaya kita mencapai standard sebagai seorang pelajar yang berkebolehan. Dan boleh dikatakan pelajar yang boleh menguasai. Lagi musim PKP ini kita menghadapi beberapa kekangan seperti kita tidak dapat menghadiri ke sekolah dan sebagainya. Dan ini adalah satu penyelesaian untuk kita belajar secara online. Tapi bila belajar secara online ni kita perlu bersikap dengan positif, bersikap sentiasa bersedia menerima apa-apa pelajaran secara online. Yang penting sekali kita perlu ada sokongan ibu bapa kita kena ada sokongan dalam diri kita sendiri. Kita sebagai seorang pelajar, kita mencari ilmu dan sentiasalah. Jangan mudah kita alpa, kita terpengaruh dan sebagainya. Dan mengatakan bahawa kita duduk di rumah, kita tak perlu study dan sebagainya. Itu satu persepsi yang kurang tepat lah. Sebagai orang yang berjaya dia akan berusaha sungguh-sungguh. Dia akan berusaha sehabis mungkin untuk mendapatkan sesuatu ilmu, untuk mengejar dia punya matlamat kehidupan dia. Dan itu adalah sebagai tanda bahawasanya kita ni nak mencari ilmu, kita tanamkan semangat kita. Dan kita buat sesuatu tu bukan untuk orang lain sebenarnya. Sebenarnya apa yang kita belajar adalah untuk diri kita. Kita yang memilih. Alright? Kita yang memilih. Jadi sekadar itu sahaja untuk pagi ini. Saya harap apa-apa nasihat saya tadi kamu boleh ambil iktibar dan sebagainya. Dan saya juga banyak melakukan kesilapan dan kesalahan dalam usaha untuk mengajar para pelajar secara online. So saya haraplah kita sama-sama mempunyai sikap yang positif, sikap yang boleh merubah diri kita ke arah kebaikan. Itu yang paling penting sekali. Kalau kita berjaya ubah sikap kita, mana kita akan boleh mengubah hidup kita 360 darjah. Jadi sekadar itu saja. Stay home, stay safe. Sentiasa mendengar nasihat ibu bapa. Sentiasa belajar ke diri, belajar sendiri, mengejar
mengejar kejayaan dan menguasai segala apa yang kita pelajari. InsyaAllah, stay home, stay safe, cegah COVID-19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.